وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل
برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan, kita tinggikan setinggi-tinggi lafaz puji dan puja, penuh kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan makhluk dengan penuh rahmat dan kasih sayang, yang menumpahkan segala nikmat kepada kita, yang menganugerahkan segala kelebihan dan keistimewaan kepada makhluk manusia. Lantas kita dihadiahkan oleh Allah Ta'ala akal untuk berfikir, membezakan yang baik dan yang buruk, yang najis dan yang suci, yang elok dan yang khuduh, yang senang dan yang susah, yang sakit dan yang sihat. Itu keindahan akal yang Allah Ta'ala sempurnakan kepada manusia. Hadiah yang teristimewa daripada Allah kepada kita. Bersyukur dengan nikmat akal, bersyukur dengan nikmat nafsu, bersyukur dengan segala-galanya. Maka Allah telah menempatkan kita di sudut dunia, dalam berbilion-bilion manusia. Diletakkan kita atas satu nama yang telah pun dimeterai oleh kedua ibu bapa kita. Walau bagaimanapun itulah nama kita yang akan diseru di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti. Nama inilah yang akan kita bawa kembali kepada Allah. Jadi, seperti mana Allah Ta'ala menganugerahkan wajah kita, satu batang tubuh kepada kita, begitulah juga dengan anugerah nama. Tanpa rasa nak komplain kamu, aku ni orang lama, tak pandai letak nama. Ha? Nak tukarlah bubuh nama yang lebih moden, yang lebih terkini, lebih up to date. Nama ni nama pesen lama, ni nama orang dulu-dulu. Aku dah hidup zaman milenium. Tak. Begitu juga dengan rupa parah kita. Biar hidung tak mancung, pipi yang hanya tersorong-sorong. Alhamdulillah. Tak rasa pun nak pergi, tukarlah. Inilah yang akan kita bawa sampai mati. Macam mana Allah Ta'ala kirim kita mai ke dunia tu, macam itulah kita nak bawa menghadap dengan Allah. Agar tak banyak hisab. Hisab terlalu banyak. Antaranya adalah hisab pada tubuh badan yang Allah pinjamkan. Mudah-mudahan kita tak dipersoalkan berkenaan dengan kita otak apa yang telah pun Allah Ta'ala bagi pinjam. Kita tak mengubah ciptaan Allah agar terlepas daripada tu. Okey, siapa yang pernah buat oleh kerana jahil, banyak-banyak bertaubat. Allah itu maha menerima taubat. Bagi melafazkan, merealisasikan rasa syukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, tandanya iaitu kita bawa diri kita, kita bawa akal yang dipinjam, kita pujuk nafsu untuk sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Ajak telinga dengar, ajak mata melihat kitab, walaupun kadang-kadang dalam melihat dia pejam. Merenung lama al-maklum lah duduk seorang-seorang lah. Dan dalam duduk tengok tu, hilang. Sedap-sedap, dah baca doa dah. Tak apa, ada rakaman, tak salah. Tidur dalam iman. Tidur dalam iman. Tidur dalam ibadah. Itu dia faham lebih. Kan saya kata, majlis ilmu ni majlis yang penuh ketenangan. Bila terlampau tenang, manusia akan mudah tertidur. Kan? Tapi tak apa.
Alhamdulillah tak ada siapa marah pun. Cuma kita malu sendiri. Kita pula duduk seorang. Lagi siapa tak kata apa nak. Apa. Apa pun. Tahniah dan satu ucapan tertinggi kepada Allah kerana Allah pilih kita nak. Allah pilih kita tiap-tiap pagi. Allah jemput kita. Kita tak boleh nak buat tugas lain selain daripada tengok hari ni jadual kita apa. Hari ni jadual kita apa, letak siap-siap kitab di sebelah. Tak lagi nak mengaji. Walaupun tak terang mana kita belajar. Apalah aku yang belajar hari ni apa pun tak tahu. Apa pun tak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Allah sedang mencatat kita ini orang yang berada di dalam jihad fisabilillah. Kemarin kita belajar, kita di antara orang yang jihad akhirat, syahid akhirat kalau mati. Kerana kita sedang berjihad di jalan akhirat. Mudah-mudahan ada satu jalan untuk kita syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang penuntut ilmu, hari ini kita baca hadis pula. Kita baca kitab hadis 40. Hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-9. Tegahan dan perintah agama. Muka surat 20. Bagi sahabat-sahabat yang ada kitab, boleh buka muka surat 20. Hadis yang ke-9. Baik, kita baca matan hadis dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Arti hadis daripada Abi, iaitu Abdurrahman bin Abi Sakhri. Abi ni tambah sikit. Dia tertinggal satu perkataan daripada Abi Hurairah. Kalau dalam kitab, dia kata dari Abi saja tu, tambah sikit. Dia tinggal satu perkataan. Daripada Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah itu? Iaitu Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu mengerjakannya daripadanya seberapa daya kamu. Maka sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh banyak pertanyaan mereka dan berselisih mereka dengan nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dalam arti kata yang lain, satu teguran baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan jangan terlalu banyak bertanya. Dalam istilah kita orang Melayu, malu bertanya sesat jalan, betul? Tapi jangan tanya banyak sangat. Punya banyak korek lah. Kan orang Pulau Pinang kata dia ni memang banyak korek. Kan? Tanya setakat patut pada yang kita atas kehendak. Okey, kita dah dapat tahu sudah ni awak macam tu. Awak lagu ni awak tak macam tu. Kalau macam ni. Susah. Ini di antara teguran baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok dulu nah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Siapa dia Abi Hurairah ni? Ini nama sebenarnya. Abdurrahman bin Sakhri. Itu nama sebenar Abi Hurairah. Abi ni bapak, Hurairah ni kucing. Bapak kucing. Satu gelaran yang Nabi bagi dekat dia. Sebab dia di antara sahabat yang paling kasih, paling suka kepada kucing. Yang mana di dalam satu peristiwa ketika mana dia bertemu dengan Rasulullah dalam simpang. Untuk sama-sama berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi tengok di dalam poket baju dia dan juga di lengan jubah dia. Ada binatang yang sedang bergerak-gerak. Nabi tanya apa dia yang duk gerak-gerak tu.
Dia pun bawa keluar tengok ada anak kucing. Kedua-dua belah tangan baju dia tu, dia muat anak kucing dalam tu. Begitu juga di dalam poket jubah dia tu. Keluar main anak kucing. Rasulullah SAW terus memberi gelaran kepada dia Abu Hurairah. Okay, di sini kenapa Abi? Kerana dia didahului oleh huruf An. Sebab tu An Abi. Ha? Kalau dia saja kita panggil Abu Hurairah. Bermaksud Hurairah ni anak kucing. Kalau Qittun kucing yang dewasa, kalau Hurairah anak kucing yang kecil yang duk menyusu lagi. Jadi dia ni kalau dia jumpa kucing yang terbiar, kucing yang orang buang lah kita kata yang terbiar, dia selalu akan kutip bawa balik. Walhal dia sendiri pun di antara sahabat yang fakir. Kadang ada makan, kadang tak ada makan. Sanggup berkongsi rezekinya dengan makhluk bernama kucing. Maka Rasulullah pun bagi gelaran. Dia kalau dapat, katalah dia mungkin dapat hanya secawan susu. Dia akan minum setengah, setengah lagi untuk kucing-kucingnya. Dia kata, Ya Rasulullah, baca sesuatu agar berkat, agar kucing aku cukup makan dengan separuh lagi pada susu tu. Abu Hurairah ini dia adalah di antara sahabat yang disebut Ahli Sufah. Ahli Sufah ini yang tak ada rumah. Tak ada rumah. Tak ada tempat tinggal. Duduk di Masjid Nabawi. Menanti perintah daripada Rasulullah untuk berperang. Yang tu je. Tak ada harta. Tak ada apa. Seorang yang dipanggil sebagai Papa Kedana. Papa Kedana. Dia di antara sahabat-sahabat yang hanya memiliki selai baju. Jika dibasuh baju tu maka tiada baju di badan. Dia di antara sahabat-sahabat yang digelar sebagai Papa Kedana. Oleh kerana kebijaksanaan dia menghafaz. Kebijaksanaan dia menghafaz. Terang mata hati dia. Bila mana dia menghafaz sesuatu, ibarat macam kita ambil, kita copy paste, simpan. Bila diperlukan, dia akan keluarkan tanpa kurang satu perkataan. Kita, kalau kita dengar atau kita baca, kita tak boleh mengapai dengan cara begitu sempurna kan. Adalah perkataan-perkataan yang kita tertinggal, kita terlupa, ataupun mungkin kawan kita, hampir jumpa dia, habak saat dekat dia macam ni, macam ni, macam ni. Okey, memori kita merakam apa yang kawan kita pesan. Kita pisah lagi, kita tak boleh nak susun macam mana ayat yang kawan kita susun tu. Kita ditanggal lebih kurang macam tu lah, dia habakkan lebih kurang macam tu lah. Sebab kita tak bijaksana. Bijak tahan sini saja. Kita tak bijaksana. Jadi Abu Hurairah ni oleh kerana kebijaksanaan beliau, maka dia di antara sahabat yang boleh meriwayatkan hadis yang paling banyak di antara para sahabat yang meriwayatkan banyak hadis yang dilafazkan oleh Nabi SAW. Jadi keistimewaan dia bila mana lepas Rasulullah wafat, dia sentiasa ikut. Setiap peperangan dia semua ikut. Lalu dia pun memasyhurkan diri dia. Saya panggil dekat dia dengan panggilan Abdul Rahman bin Sakhri. Panggil dekat dia Abu Hurairah. Sebab Rasulullah yang bubuh nama tu, dia suka sangat. Jadi terkenallah nama itu sampai kepada hari ini dan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka pernah dia kata satu ketika, dia kata kepada Rasulullah, adakah kita di padang mahsyar nanti dipanggil dengan nama gelaran, dengan nama kita? Rasulullah, ya, kata Rasulullah. Kita akan dipanggil dengan nama yang diberi oleh kedua ibu bapa kita. Dan dia kata, nama dia sebelum Islam, Abdul Syamsi. Nama dia sebelum Islam. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Lewat. Jadi bila dia masuk Islam, maka yang mengislamkan dia ialah Abdul Rahman bin Auf. Jadi sempena nama Abdul Rahman bin Auf tu, dia letak nama dia Abdul Rahman juga. Kalau kita kata, mana boleh aku dah Abdul Rahman, apa nak buat Abdul Rahman? Sebab Abdul Rahman itu hamba Allah yang penyayang. Maka sebelum ni nama dia Abdul Syamsi, hamba matahari. Sebab tu bila dia masuk, kena tukar sebab nama dia tak elok.
Kemudian bila dah Nabi bagi gelaran Abi Hurairah tu, lagi dia suka. Dan dia kata, boleh tak? Kalaulah di padang mahsyar nanti, alangkah baiknya, dia kata. Di padang mahsyar nanti aku diseru dengan nama Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah, nama yang paling terindah adalah Abdul Rahman ataupun Abdul Rahim. Nah, dapat kat orang Pulau Pinang, dia panggil In saja. Orang tu cantik dah nama Abdul Rahim, dia buat In je. Ambil hang. Nah. Hilang hak yang Abdul Rahim. Yang cantik kan? Lala panggil In je. Tak cantik no. Jadi sunnah kalau nama orang tu cantik, sebut nama dia perhabis. Sunnah mengikut perbuatan Rasulullah. Laqabnya, kunyahnya, gelaran yang diberi, gelaran yang terbaik. Yang mana sedikit kisah Abu Hurairah ni, kan tadi saya beritahu dia ni seorang sahabat yang papa ke dana. Satu masa uh, bila mana dia ni di antara penulis wahyu lah. Lapak sangat. Bila dia lapak, dia akan ikat perut dia dengan batu. Ikut perbuatan Nabi SAW. Dia akan ikat perut dia dengan batu. Dan batu tu dia takkan pakai baju. Kenapa dia tak pakai baju? Baru dia nak bagi orang tengok kata dia lapak. Orang nanti panggil dia orang gila. Sebab apa dia akan tidur di simpang-simpang jalan. Sebenarnya dia lapar. Nak minta ke orang dia memang malu. Dia bukan jenis yang meminta-minta. Tu yang kata dia di antara sahabat. Yang dia pernah minta, dia pernah tegur. Dia tak minta pun. Dia jumpa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, seorang sahabat yang sentiasa penampilan segak, kemas, bersih. Dia jumpa dengan Umar Al-Khattab. Dia bagi salam kepada Umar Al-Khattab. Sambil dia nak pamerkanlah batu yang dia ikat di perut dia ni. Umar Al-Khattab hanya memandang, tak kata apa, jalan terus. Jalan terus. Jumpa dengan Abu Bakar pun macam tu. Dia kata dia pun ni tak peduli pun aku lapak. Kemudian dia jumpa dengan Nabi SAW. Nabi ni dia tak pernah tak peduli. Dia tak pernah tak peduli. Nabi kata jom pergi ke rumah. Jom pergi ke rumah. Ada apa lagi di rumah Nabi tu kan. Nabi balik-balik Nabi tanya, Aisyah, ada apa untuk kita makan hari ni? Aisyah kata kita ada susu, segelas susu. Segelas susu sahaja. Lepas tu Rasulullah bawa pula segelas susu. Rasulullah bagi kepada Abu Hurairah minum. Rasulullah kata adalah tidak baik untuk kamu seorang minum. Sedangkan ahli supah masih ramai lagi duk tengok. Panggil semua mai. Abu Hurairah ni susah hati. Aku yang lapar. Nak kena bagi dekat mereka semua segelas susu. Kita dah baca kan Syama'il awal-awal tu. Cawan Nabi daripada kayu nah. Panggillah mai, minumlah seorang sikit. Berkat, kenyangnya banyak. Doa daripada Rasulullah, mukjizat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua pakat dapat minum. Tu yang bila dah habis-habis dia tunggu. Ada belen tak? Macam kita tanya, ada belen tak? Nak bagi kat siapa? Bagi kat kucing. Nak bagi kat kucing lepas habis manusia semua minum. Ada, kata Rasulullah. Untuk makhluk itu ada. Walaupun sehina-hina makhluk, walaupun seekor anjing, kalau kita bagi minum atau bagi makan, ia tetap dikira pahala sedekah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kisah Abu Hurairah. Satu lagi, yang mana di antara mukjizat yang disertakan, dia pernah dilantik. Masa ni Rasulullah dah wafat. Dia dilantik oleh Saidina Umar Al-Khattab untuk menjadi penjaga Baitul Mal. Kalau kita kata hari ni, dia jadi pengarah pusat zakat. Jadi berkewajipan ke atas dia menjaga harta Baitul Mal. Dia jaga sungguh-sungguh. Namun, hasil daripada usaha kerja dia tu, dia ada simpanan sebanyak 10,000 dinar. Bila menteri-menteri lempar ke audit dia, berkata dia ada 10,000 dinar.
Siapa suruh lantik dia ni? Dia kata. Dia ni duk curi duit. Baitul Mal ni. Tu dia banyak duit. Fitnah. Ha? Fitnah kepada dia. Dia cuba membela diri dia. Nah. Lalu diadakan perbincangan ataupun kita panggil apa nak? Perbicaraan. Dibicarakan selepas didatangkan bukti-bukti yang nyata, duit 10,000 tu adalah hasil daripada upah dia buat kerja dan hadiah. Kan macam orang yang bayar zakat, sekian, sekian, sekian. Yang ni hadiah dekat dia. Macam tu lah. Nah, jadi dia kumpul menjadikan 10,000 dinar. Dan dia kata, aku hadiahkan ke jalan Allah. Okey. Kadang-kadang manusia ni macam tu lah no. Bila tengok kita berbelanja lebih, dia kata kita solak duit tu lah, ambil duit ni lah nah. Kita lah manusia. Satu hari nah, pasal apa dia pelantik dia menjadi penjaga Baitul Mal? Sebab zaman Rasulullah dulu, dia di antara penjaga Baitul Mal. Ha? Pernah satu masa tu, dia jaga Baitul Mal ni macam jadi Pak Gad ni. Dulu tak ada bank. Nah. Dia jaga sungguh-sungguh. Satu malam, ada orang main nak mencuri harta di situ. Dia hambat pencuri tu, lari, terlepas, tak dapat tangkap. Esok pagi-pagi tu dia jumpa Rasulullah, dia beritahu, ya Rasulullah, dia kata, semalam ada orang cuba mencuri di dalam Baitul Mal. Segala harta, memanglah dalam Baitul Mal dulu bukan dia main dalam bentuk wang ringgit. Dia main bentuk dalam binatang. Kan, hak bela kambing, dia bagi zakat kambing. Hak yang ada emas, dia bagi zakat emas. Yang ada tanaman, dia bagi zakat tanaman. Jadi banyaklah. Nak main mencuri benda tu lah. Jadi Rasulullah tanya, dapat tak orang tu? Dia kata, tak dapat, terlepas. Rasulullah kata, tunggu malam ni pula. Kita kan selalu macam tu. Ha? Okay, malam kedua, dia tu main tengah malam sikit. Main lagi. Main lagi dia hambat. Dia hambat. Sampai ke hujung kota. Terlepas. Tak dapat. Hilang terus. Hilang terus. Dia hambat ke Rasulullah. Semalam dia main pula. Tapi dia kata tak dapat dah. Dekat-dekat tak dapat. Elok-elok dekat. Hilang. Kabur. Sebab ditelan kegelapan malam. Rasulullah kata tunggu malam ni satu malam lagi. Itu kata Rasulullah ni dia hebat nak. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi pada malam yang ketiga ni. Dia tu main tengah malam sikit lagi. Katalah hari mula dia main pukul 12. Malam kedua pukul 1. Malam ketiga dia main pukul 2. Lebih kurang macam tu lah. Kawan tu pemain. Main kali ni. Dia ada pengalaman lah dah. Pertama gagal, kedua gagal, kali ketiga ni dia kepung sungguh-sungguh. Dapat tangkap orang tu. Bila dia dapat tangkap orang tu, kawan tu ni terketak-ketak ni. Terketak-ketak tengok dia. Nah, padahal dekat dia tak ada senjata pun. Dia cuma dapat ditangkap, dia nak pergi bagi menghadap dengan Rasulullah je. Kawan tu bagi tahu dekat dia, aku ni orang miskin, aku ni orang fakir, tolonglah lepas aku, kesianlah dekat aku ada anak-anak pinak yang tak makan, tak minum. Dia kata, tak apa, dia kata, kamu di antara orang yang layak menerima zakat, kamu asnat, tapi bukan dengan cara mencuri, meminta. Lepas tu dia kata, tolonglah lepas aku, tolonglah lepas. Rasulullah kata, aku tak boleh lepas ni. Sebab malam ni malam ketiga dah. Dia kata, Hama tak? Kalau hang lepaskan aku bagi dekat hang satu daripada azimat. Yang mana aku dengar Muhammad sendiri cerita. Apa dia? Bila dengar tentang azimat ni, dia pun tanya. Apa dia azimat tu? Maka, laki-laki tu berkata, seseorang yang apabila tidurnya, di awal tidurnya, maksud sebelum tidur, dia membaca ayatul kursi. Kita baca ayat kursi. Nescaya dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Jadi dia kata Abu Hurairah ni, dia baca doa lain tapi dia tak baca ayat kursi. Hang tak baca ayat kursi kan? Dia tahu, aku baca 3 qulnya Rasulullah aja. Dan ada ayat-ayat lain, dia kata, satu lagi tak lengkap. Hang baca ayat kursi, dia kata, nescaya hang tak diganggu oleh syaitan. Sampai bila? Sampai yang celik mata. Maksudnya terbit fajar. Lepas tu macam Abu Hurairah ni duduk kalik dengar, hilang makhluk ni. Lari. Esok tu Abu Hurairah kata dapat dah sangka. Tapi macam itulah dia bagi alasan macam ni.
Lepas tu dia bagi dekat aku satu fatwa. Benarkah ini yang kamu kata ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tak kata kat siapa-siapa lagi perkataan tu. Suruh baca ayat kursi tu. Aku tak kata lagi kat siapa-siapa pun. Eh? Oh. Terus Rasulullah kata, hantar tak siapa laki-laki yang buat 3 kali percubaan nak mencuri ke Baitul Mal tu? Siapa dia tanya? Itulah syaitan. Itulah syaitan. Bermakna, syaitan ni dia hebat. Syaitan tu hebat. Aku kalau hampa tidur baca ayat kursi ni, aku tak boleh nak hampir terus, nak ganggu terus dalam tidur hampa. Nah, percubaan dia sebenarnya dia nak bagi tahu yang tu. Apa dia hikmah di sebalik peristiwa berlaku Abu Hurairah ni. Doa lain dia baca ayat kursi, dia tak baca. Okey, kita kembali pada kita. Kita kadang-kadang tak sempat baca. Kadang-kadang terlupa. Nah, jangan lupa insyaAllah. Okey, itu Abu Hurairah. Sedikit kisah dia. Okey, tadi saya kata dia apa kan? Dia dipinang oleh seorang hartawan yang kaya raya. Selepas Rasulullah wafat, dia dipinang oleh seorang hartawan yang kaya raya. Kahwin, ibarat macam kahwin dengan puteri tu. Punya kaya. Nah, lepas tu dia hidup senang. Lepas Rasulullah wafat lah. Baik, seterusnya. Apa yang dia kata? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang dia kata? Apa-apa yang aku tegahkan kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan kata Rasulullah lagi, apa-apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu mengerjakan daripadanya. Seberapa daya kamu. Maka sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu oleh banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka itu dengan nabi-nabi mereka. Okey. Cerita dia macam ni. Hadis ni Nabi baca ketika mana selesai ibadah haji wada'. Atau kita panggil haji wida'. Nah, dia bukan wida' lah. Dia wada'. Nah, dalam ibadah haji Nabi yang terakhir. Nabi baca di antara hadis ni, Nabi baca perkataan ni. Nabi kata, apa-apa yang aku tegah daripada kamu, kamu tak usahlah buat. Tinggal terus apa yang aku suruh, apa buatlah. Nah, macam mana boleh keluar hadis ni? Okey. Yang boleh berlakunya hadis ini, iaitu ketika mana Rasulullah selesai mengerjakan haji wada', maka Rasulullah SAW pun duduk berkhutbah. Di antara 10 khutbah yang terakhir tu, ada Rasulullah menyambung khutbahnya dengan katanya, wahai orang-orang Islam, diwajibkan ke atas kamu mengerjakan haji. Nabi tak habis cakap lagi ni. Nah? Nabi tak sempat selesai lagi berkhutbah. Telah seorang sahabat. Sahabat ini nama dia Aqra' bin Hasbi. Aqra' bin Hasbi ni terus. Tiap-tiap tahun ke? Tiap-tiap tahun ke? Rasulullah diamlah. Dia cakap tak ada Nabi lagi. Lepas tu dia sahabat-sahabat lain pakat duduk tengok kan. Nanti sah orang baru duduk abang. Lepas tu dia tanya. Awak tiap-tiap tahun kan nak kena buat macam ni kan. Daripada dulu susah berjalan kaki daripada Madinah. Mai pula bermalam di Mina, Muzdalifah. Melontar dan sebagainya. Dia rasa macam payah lah. Nak buat kena diwajibkan di atas tiap orang Islam. Pakailah. Lepas tu Nabi pandang dia. Dia macam dia gesar lagi Nabi. Setiap tahun ke? Nak kena buat ni? Haji macam ni tiap-tiap tahun ke nak kena buat? Nabi diam sambil memandang ke bawah. Sahabat tahu Nabi tak suka ni. Nabi tak suka. Lepas tu dia gesar lagi Nabi. Tiap-tiap tahun ke ya Rasulullah nak kena buat? Okey, kalau kita kata nanti saat baru duk cakap, dengar dulu. Kan? Rasulullah ni dia baik tu. Dia baik. Walaupun sedikit rasa kemarahan di dalam diri baginda. Jadi, apa yang Nabi kata, ini yang Nabi kata. Nabi kata, kalaulah aku kata ya, maksud dia buat tiap-tiap tahun, hampa boleh ke? Itu jawapan yang Nabi bagi kepada persoalan. Jawapan dalam soalan. Kata Nabi, kalaulah aku jawab, ya, haji tu kena buat tiap-tiap tahun, hampa boleh buat ke?
Lepas tu ada yang tak boleh. Tak boleh. Tambah macam kita ni tu yang duduk di negara yang jauh, yang kena tambang beribu-ribu nak pi, yang kena nak tunggu kota nak masuk. Susah kan? Ah, sebab tu Nabi kata nanti sat dulu, dengar dulu apa aku nak kata. Dia dah kelang kabut. Tanya sebenarnya, ah, Al-Aqra' bin Hasbi ni dia ada seorang ibu yang buta. Nah, ada seorang ayah yang lumpuh. Bila pergi buat haji dia ikut Rasulullah, dia bawa ibu buta, ayah lumpuh. Susah tak? Susah kan? Jadi bila Rasulullah baca tentang hukum ni, dia jadi risaulah. Oh, tiap-tiap tu kau nak kena buat ni. Macam manalah dia nak bawa kedua-duanya. Kita tahu kerisauan dia tu. Tetapi cara dia tu menyebabkan dia kurang adab dalam menuntut ilmu. Tunggu sampai peluang diberi. Okey, ada apa soalan nak tanya, baru tanya. Ni tengah-tengah kawan tu duk berhujang, potong cakap dia. Dia diam. Dia diam apabila digesa 2-3 kali. Yang masuk kali ketiga, Nabi kata, kalau aku jawab ya, hang boleh ke nak buat detektor ni? Mampu ke? Dia golek, tak mampu. Tu kata Rasulullah, buatlah semampu kamu. Buatlah semampu kamu. Maka Rasulullah pun cakap ni, apa yang aku suruh, apa yang aku perintah dengan kamu suruh buat, buat. Apa yang aku kata jangan buat, tinggal. Bukan susah mana pun. Sebab kata Nabi SAW, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Kerana sesungguhnya orang-orang kaum-kaum yang terdahulu, orang dulu-dulu, yakni sebelum umat Muhammad SAW, umat para nabi-nabi lain. Oleh kerana terlampau banyak kasratum masailihim, terlampau banyak tanyalah menyebabkan mereka itu jadi binasa. Depa sampai depa bertengkarlah dengan nabi depa. Terlampau banyak tanya. Dan akhirnya dibinasakan mereka itu. Okey. Apa dia contoh yang terdekat? Iaitu Bani Israel dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Kan saya pernah cerita banyak kali dah. Cerita petikan yang dirakam oleh Allah Ta'ala melalui surah Al-Baqarah yang mana berlaku satu pembunuhan di kalangan Bani Israel. Nah, mereka ni, kisah ni berlaku iaitu ketika mana Allah Ta'ala kuarantin mereka di Padang Teh selama 40 tahun. Dah tak ada apa nak buat. Makan dapat free. Duk turun manna wassalwa tu. Nah, jadi ada di kalangan mereka tu yang kaya raya. Nah, yang kaya raya. Harta ada yang ditinggalkan, ada yang dibawa. Maka di antara orang kaya tu seorang dibunuh. Kerana kekayaannya dia dibunuh. Mayat dia diletakkan di antara dua puak. Nabi Musa alaihissalam bawa Bani Israel 600,000 orang. Ada riwayat kata 60,000 orang dia bawa. Oh, tu bukan satu puak nak, berpuak-puak dia bawa. Kalau bawa 60 orang pun tak usah cerita lah, punya banyak cerita, banyak kerena, banyak mulut. Tambahlah kalau 600,000 ataupun 60,000. Bila berlaku pembunuhan, orang yang tukang bunuh ni dia bawa mayat yang dia bunuh tu pergi letak di dalam kumpulan puak lain. Maksudnya dia nak tuduh. Mereka tu lah yang bunuh. Mereka tu yang bunuh. Bila orang jumpa mayat, orang pun laporlah kepada Nabi Musa yang menjadi pemimpin Bani Israel waktu tu. Nabi Musa siasatlah siapa yang bunuh, siapa yang bunuh. Tak tahulah, lu diletak je bunuh tang lain. Dilempar mayatnya di tempat lain. Jadi dia kata lah ni Musa, hang kan boleh cakap dengan Tuhan hang. Hang tanya terus Tuhan hang. Hang tanya terus Tuhan hang. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Kalau Nabi Musa tanya, Allah Ta'ala boleh habaq terus siapa yang bunuh. Sebab Allah Maha mengetahui. Tapi Allah Ta'ala ni dia nak suruh kita bersifat ikhtiar. Berusaha. Siasat. Jangan silap sikit nak ambil yang mudah aja. Hang kena berusaha. Jadi, Allah pun bagi tahu kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa tanya kepada Allah tentang pembunuhan ni, siapa yang bunuh orang ni? Kau Maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala kata, tak apalah habaq dekat kaum hang kalau mereka nak tahu, gunakan wasilah. Apa wasilah? Perantaraan.
Perantaraan apa? Sembelih sekok lembu. Ha. Sembelih sekok lembu Baqarah. Surah Al-Baqarah kan? Sempena nama lembu tu lah. Ha. Bila pergi kata dekat depa sembelih sekok lembu, depa waktu tu ada sebahagiannya yang menyembah anak lembu. Ingat balik lah. Kan depa pernah sembah anak lembu. Ijlin. Ijil. Okey. Hei, nak sembelih lembu mana ni? Tanya Sa'ad. Lembu betina, kata Nabi Musa alaihi salam. Oh, lembu betina. Sepatutnya tanya yang tu dah kata lembu betina, ambil mana-mana lembu betina hampa ternak punya banyak ni. Ha? Sembelih terus lah. Hampa tanya, Sat Tuhan hang. Hmm? Lembu betina yang macam mana? Ha. Dia Nabi Musa kata, ni ya Allah, dia tanya pula lembu betina yang macam mana? Allah Ta'ala kata, lembu tu tak tua, tak muda. La tusirul ard. Wa tasqil ard musallamatul la siyata fiha. Kata Allah Ta'ala. Dah tak tua, tak muda. Ui, nak kena cari hak sedang-sedang, anak dara. Tak muda sangat, tak tua sangat. Sedang-sedang. Hak tak ada dalam, kan dalam perut dia tu tak ada janin. Okey. Pergi tanya, Sat, tak tua, tak muda ni, yang macam mana? Kasratul masailihim. Ni yang Nabi kata terlampau banyak tanya. Nabi Musa pun tanya, tak tua, tak muda yang macam mana? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tasqil har, yang tak buat kerja di ladang. Yang tak membajak kerja makan tidur aja. Wih, nak cari lembu yang kerja makan tidur saja ni. Hang pandai pergi tanya kan? Allah Ta'ala bagi jawapan tu. Kerja makan tidur. Okey. Bila dah kata macam tu, pergi tanya Sat pula. Warna apa? Warna apa pula? Nah. Kata Allah Ta'ala, safra. Warna kuning keemasan. Tasurun nazirin. Kalau tengok, rasa senang mata memandang. Siapa tengok pun, cantiklah. Warna kuning keemasan. Manalah nak pergi cari lembu betina. Yang tak tua, tak muda. Yang sedang-sedang saja anak darah sunti. Kemudian tak kerja di ladang. Tak membajak makan tidur saja. Lembu tu pula, warna kuning-kuning keemasan. Masalah tak? Masalah. Masalah. Pasal apa? Dia yang buat masalah? Kerana terlalu banyak bertanya. Last kali, tang mana nak pergi cari ni? Susah sangat ni. Tang mana kami nak pergi cari ni? Dah hampa pandai tanya, hampa cari. Sebab hampa nak tahu kan siapa yang tukang bunuh. Dia pun nak tuduh Nabi Musa lah yang bunuh laki-laki tu. Jadi dia kata kali ni, memang Musa lah yang bunuh. Tak ada orang lain dah. Musa dia miskin, tak ada apa. Dia nak kata, dia bunuh lagi tu. Baru tuduh Nabi Musa lah. Akhirnya, dapatlah lembu tu. Selepas lama dia usaha cari, dapat. Dapat lembu tu. Nak belilah. Milik seorang anak yatim yang duk mengembala. Memang tak buat apa lembu tu. Makan tidur aja. Anak yatim ni sayang sangat kat lembu tu. Ada sekok tu ya kat dia. Cantik pula. Raja Allah Ta'ala bagi kat dia macam tu. Warna lain dari yang lain. Senang kan dapat kuning keemasan. Dia pun nak belilah. Nak beli dia kata tak boleh lah. Dia kata dia ada satu ni lah. Dia sayang nak beli juga. Kemudian bila mana dia nak jual. Dia kata boleh. Dia kata dia jual. Tapi harga dia kena kira setiap bilangan bulu lembu tu. Dah sudah. Kan? Ya, tak ke susah. Jadi dia pun kumpul reta. Siapa yang ada reta di kalangan Bani Israel ni. Semua ni pakatlah sumbang. Lu nak beli lembu? Pakatlah bagi. Akhirnya hikmah dia budak. Anak yatim jadi kaya lah. Bila dia jual sekok lembu dengan harga bilangan sebanyak bulu. Ingat senang nak kira bulu tu bagi selesai. Dia beli. Belilah. Oh, siksa nak dapat kan. Ni yang Rasulullah kata, kebanyakan mereka tu binasa dengan sebab tanya banyak korek sangat. Kan kalau dah Allah Ta'ala kata sembelih lembu tu lembu lah. Han tanya apa banyak-banyak cerita. Kemudian
Mai sembelih. Nah, disembelih lembu. Allah Ta'ala kata ambil sebahagian saja. Sebahagiannya boleh makan. Mereka masa tu bertuhankan lembu. Mereka tak mau makan lembu. Ah, adakah lah ni satu agama yang melarang penganut dia makan lembu kan? Nah, tu keturunan tu lah tu. Nah, tu keturunan tu lah. Ah, kemudian ambil tak mana? Ambil tanpa ha saja. Buat apa? Katuk di mayat tu. Kita kata ketuk di mayat tu. Ah, bila dikatuk-katuk-katuk di mayat tu Allah Ta'ala bagi dengan kekuasaan Allah. Bukan paha lembu tu. Paha lembu tu tak ada apa. Hanya wasilah. Kan tadi Allah Ta'ala kata cari wasilah. Berusaha nak cari. Bila diketuk paha lembu itu kepada mayat tersebut. Maka hidup kembali. Walaupun dah mereput. Mereput lah lama cari lembu. Baru dapat nak. Kemudian dia pun bangkit. Dia bagi tahu siapa yang bunuh dia, anak angkat dia bunuh dia dengan sebab nak reta dia. Dapat dah jawapan yang nak tuduh orang yang. Kemudian apa jadi kepada orang yang hidup balik tu mati balik. Lepas-lepas dia hebat siapa yang bunuh dia, mati balik. Apa kata Bani Israel? Oh, penat cari lembu. Itu dia jawapan dia datang situ. Nabi Musa kata, kalau lah masa awal-awal hari tu kau hebat kata kat hampa, sembelih lembu tu kuih, hampa sembelih, senang dah. Tapi dah, hampa ni banyak tanya sangat, maka itulah akibatnya. Nah, itulah akibatnya. Okey, jadi inilah yang diceritakan oleh Rasulullah ni. Rasulullah nak abang. Kita ni difardukan sembahyang sehari semalam 5 waktu. Jangan tanya, pasal apa 5? Awak tak 4, kenapa tak 3? Jangan tanya. Buat saja terus. Tu ke Rasulullah kata, apa yang aku bagi, aku kata fardu, aku kata wajib, aku suruh buat tu, apa buat saja. Jangan duk pasal pun nak kena buat 5. Kalau 3 kan senang. Awak tak boleh nak jamak. Macam musafir, jamak pun ada pasangan kan? Zuhur dengan asar ataupun asar ke zuhur. Maghrib dengan isyak ataupun isyak ke maghrib. Awak dia tak bagi jamak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 5 sekaligus kan senang. Tak usahlah dia berawat-awat sangat. Nah, tak usah dia berawat-awat sangat. Apa yang dia suruh tu, buat je. Nah, buat saja. Sebab suruhan Nabi itu suruhan yang baik, yang benar. Ni duk awat sangat-sangat. Nah, ingat dulu-dulu kita budak-budak awat. Nah, ambil senapang pergi kawat. Tangkap buah, tak dapat. Beli rumah kena sebab banyak sangat berawat-awat. Nah, ini adalah sifat Bani Israel. Pertama, dia suka cantas cakap orang. Potong cakap orang di tengah-tengah. Sampai tak ada orang nak cerita, dia dah masuk line. Kita ni terus hilang fokus. Kemudian soalan dia pula sampai yang bukan-bukan. Tak salah bersoal jawab dalam agama. Bahkan disuruh oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, orang yang bersoal jawab di dalam agama adalah orang yang berbahas tentang agama. Pahalanya seperti mana dia sedang berperang fisabilillah. Besar pahala tu. Tapi janganlah sampai yang bukan-bukan punya soalan. Yang sampai orang dengar-dengar menyampahnya. Orang dengar pun orang menyampah dekat soalan dia. Nah? Ini apa sabda? Ini adik-beradik. Adik-beradik Bani Israel lah yang punya perangai. Dia pun ni memang tak berapa nak cantik sikit perangai dia. Dari segi tingkah laku, mulut lidah mereka. Okey, kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni. Setiap orang hendaklah menjauhkan perkara-perkara yang ditegak oleh agama. Kita tengok apa yang ditegak oleh baginda SAW dalam kita beragama. Okey, kalau di dalam Islam, di dalam beragama yang paling ditegak oleh baginda SAW, jenis larangan dalam beragama ni iaitu jangan syirik. Betul kan? Rasulullah pesan sangat. Jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah. Itu tegahan dalam beragama. Rasulullah pesan sungguh-sungguh. Lagi satu, jangan tinggalkan apa yang wajib. Jangan tinggal solat. Walau macam mana pun buat juga. Kecuali atas keuzuran yang dibenarkan. Lain daripada itu, buat juga. Kita buat juga. Menyahut seruan baginda SAW.
Itu larangan dalam beragama. Dia kata jangan buat syirik, jangan tinggal solat. Ha. Eh? Sebab tinggal solat ni dia tidak ada kelonggaran. Tak apalah hampa berjalan jauh hampa tak payah sembahyang. Tak, sembahyang juga. Kumpul jadi dua. Tak apalah sakit tak payah sembahyang. Tak, sembahyang juga. Sembahyang duduk ke, tidur ke, baring ke dan sebagainya. Dia suruh juga. Benda ni benda yang dah nampak nyata dia suruh. Buat je. Jangan tak apa tak sembahyang pun tak apa. Esok sihat kata lah. Tak boleh. Kena buat juga. Itu dalam beragama. Kemudian apa lagi yang Rasulullah letak larangan secara peribadi. Untuk diri kita. Yang Rasulullah pesan sangat-sangat. Rasulullah suruh kita jaga diri kita daripada makan benda-benda yang memudaratkan. Di antaranya minum arak, suntik dadah atau memasukkan dadah dan benda-benda yang memudaratkan diri kita. Jangan kita ambil. Itu larangan dia. Jangan kita ambil sesuatu yang membawa kemudaratan dalam diri kamu. Termasuklah kita makan benda-benda yang diharamkan. Dalam beragama, dalam untuk diri kita. Kalau untuk harta benda kita pula, Rasulullah kata, cari apabila kamu ada harta benda, cukup nisab dan haulnya, keluarkan zakat. Harta kita, harta kita, harta orang, harta orang. Jangan curi orang punya. Larangan Rasulullah, jangan ambil orang punya. Suruhan Rasulullah pada harta, kalau kita ada harta, berzakatlah ataupun bersedekahlah. Kita kena faham. Dan kemudian apa dia lagi? Larangan dalam masyarakat. Kalau dengan masyarakat yang Rasulullah larang sangat-sangat, jangan kita jadi pengadu domba yang menyebarkan fitnah di kalangan sesama kita. Kalau kita dengan masyarakat, selalulah bersilaturahim. Itu kata, kalau kita dengar sahabat kita sakit, waktu kita boleh ziarah, wajib kita ziarah dia. Jiran-jiran kita sakit, wajib kita ziarah dia. Waktu yang boleh ziarah lah. Sekarang ni orang tak bagi pergi ziarah pun. Tak apa, tak boleh. Kita berdoa dari jauh. Dari jauh kita doakan kesejahteraan dia, kesembuhan dia. Kalau kita tengok adat Rasulullah ketika menziarahi pesakit, dia masuk pi, dia akan letak tangan dia pada bahagian badan si pesakit, lalu dia baca doa. Orang yang sakit tu dapat meringankan penderitaan kesakitan dia. Tapi hari ni kita tak boleh nak menghadap macam tu. Daripada jauh kita berdoa untuk dia. Itu di antaranya. Yang mana kalau dengan masyarakat ni, yang Nabi suruh kita menyantuni masyarakat. Dan kita jangan sesekali mengadu domba. Memecah belahkan masyarakat. Itu di antara yang Nabi suruh. Okey. Segala suruhan agama dah dikerjakan dengan rajin dan sungguh-sungguh. Buat dengan rajin. Jangan buat kerana segan. Apa yang disuruh tu buat betul-betul. Dengan rajin. Jangan duk segan nak semayang, duk belengkang. Segannya nak pergi semayang. Jangan sebut perkataan tu. Awak aku segannya nak bangkit semayang. Jangan kata sesekali. Cepat-cepat istighfar. Waktu ni syaitan tengah tepuk tangan. Seronok lah. Dia penyegan lagu aku rupanya. Tak apa, henti dong. Waktu panjang lagi, henti dong lagi. Kita kali kok ni pejam. Kali kok ni pejam. Tak apa, tidur lagi. Lambatkan waktu, lambatkan. Buat sungguh-sungguh. Mengerjakan suruhan agama adalah mengikut yang terdaya. Sekadar yang termampu. Contohnya, Rasulullah paling suka, Allah paling suka pada orang yang bangkit tahajud. Tapi jangan sampai tak tidur malam. Buat sekadar terdaya. Hari ni, buat tahajud daripada malam sampai pagi tak lena sekejap pun. Esok lena sampai tak sedar diri. Dah. Dia tak bagi macam tu. Buat walaupun sedikit tetapi berterusan. Sekadar kamu terdaya. Ni puasa sampai tak buka-buka. Puasa sampai setiap hari. Menyebabkan badan dia menjadi lesu, letih dan sebagainya. Mengudarkan dia tak suruh sampai tahap tu nak. Orang yang tidak menurut perintah agama tidak akan selamat. Memang dunia akhirat sesat. Kemudian Islam menyeru kepada perpaduan dan menjauhkan perselisihan. Inilah seruan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a
wala tafarraqu. Kata Allah Ta'ala, berpeganglah kamu dengan tali Allah pada keseluruhannya. Jangan sesekali kamu berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah. Apa dia? Tali silaturrahim. Jaga kalau kita rasa lama dah tak tengok adik-beradik kita ni. Duduk jauh dah. Tak boleh nak rentas negeri, nak rentas daerah. Telefon ada di tangan. Nombor pun tak ada. Telefonlah dia. Bertanya khabar. Kalau tak boleh buat video call, memadailah dengar suara daripada jauh. Ha, nak menghubungkan silaturahim. Dapat pahala besar sangat orang yang menghubungkan silaturahim ni. Nah. Ha. Kemudian dia kata, kejadian yang menimpa umat-umat yang terdahulu hendaklah dijadikan tauladan. Apa yang kita baca tentang umat-umat terdahulu, macam kau Nabi Allah Soleh tu, pun pasal banyak tanya. Kan Allah Ta'ala kata, hari ni unta ni unta Allah. Hari ni bagi dia minum, esok kita minum. Kita buat bergiliat-giliat. Tapi orang yang jenis banyak Korea ni, pasal apa? Pasal apa nak kena bagi binatang tu minum sekok-sekok dia sehari tu, dia sekok-sekok dia ya. Kita orang kampung kena share ramai-ramai. Padahal kenyang tak? Kenyang. Cukup tak? Cukup. Tapi nak persoalkan juga di atas satu suruhan. Maka dengan sebab itu binasa. Sekampung binasa. Nah. Dilarang banyak dilarang banyak perkara-perkara yang sia. Maksud dia tertinggal satu perkataan. Dilarang banyak bertanya perkara yang sia-sia. Benda yang sia-sia dah tahu bertanya pula. Okey nah. Kita tengok nah bentuk-bentuk pertanyaan. Tengok di bawah, nota kaki dia di bawah. Bentuk-bentuk pertanyaan ada 3 jenis. A. Pertanyaan orang-orang jahil untuk mengetahui hukum-hukum agama seperti hukum sembahyang, wuduk dan lain-lain adalah wajib. Okey. A. Ini kita kategorikan diri kita. Kita jahil. Bila kita tak tahu, wajib kita bertanya. Jangan nak buat pandai-pandai sendiri. Kalau orang Pulau Pinang panggil pandai-pandaian. Nah, tu buat pandai-pandaian lah. Ambil ya semayang. Basuh kaki dulu lah sekali basuh muka. Pasal apa? Dah jahil, tak tahu, tanya. Nak tanya malu saya. Dia berkata aku bodoh sangat. Ambil semayang pun tak kerti. Tanya. Wajib ketika tu tanya. Sebab kita jahil. Ha? Kemudian bentuk pertanyaan yang kedua. B. Pertanyaan untuk meluaskan ilmu pengetahuan bukan untuk diamalkan bagi diri sendiri. Seperti dalam perkara petua. Hukumnya fardu kifayah. Dia tahu dah. Dia tahu dah benda tu. Tapi saja dia nak tanya. Nah, saja-saja dia nak tanya. Bukan untuk amalan dia sendiri. Tapi saja-saja dia nak tanya benda yang dia tahu. Seperti fatwa hukumnya. Ni nak tanya Ustaz. Kami biasalah duduk mengaji. Macam ni, macam ni, macam ni. Nak tanya hang lah. Betul ke macam tu, macam tu, macam tu? Itu hukum dia. Fardu kifayah. Nak bertanya pun tak apa. Tak tanya pun tak apa. Nah, kalau kata tanya, dapatlah pahala orang yang mendengar dapat sama. Okey? Ada yang kita bertanya mewakili para sahabat. Kita dah tahu. Tapi oleh kerana kawan suruh tanya, kita tanya. Itu fardu kifayah. Nah. Okey, C. Pertanyaan yang tidak diwajibkan atau yang sia-sia. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Yang ni yang tak diwajibkan. Saja-saja nak test. Nah. Aku saja nak test. Dia sabar dengan aku. Ah, macam macam lagu dulu-dulu lah. Ikan, oh ikan kenapa tak mau timbul. Kan kata macam mana aku tak timbul rumput panjang sangat. Rumput awak pula hang panjang sangat. Rumput kata awak aku tak panjang. Rebau tak makan. Rebau awak hang tak makan. Macam mana aku nak makan perut aku sakit. Perut awak hang sakit. Aku makan nasi mentah. Nasi awak hang mentah. Kayu basah. Kira hang. Duh, pesalah. Lala sekali dapat kau ulang kata memang makanan aku ambil hang. Nah. Itulah di antara jangan terlalu banyak bertanya. Apabila kita banyak bertanya, akhirnya binasa yang akan kita terima. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Atas kurniaan Allah kita selesai hadis yang ke-9. InsyaAllah kesimpulannya kita dapat tahu nah. Kalau banyak bertanya pun boleh sesat jalan juga. No? Kalau tak bertanya pun boleh sesat juga. Allah Allah. InsyaAllah. Kita akan sambung hadis yang ke-10 minggu depan. Dipanjangkan umur. InsyaAllah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, kita buka soalan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
Puan Habibah daripada Puan Terengganu tu. Alhamdulillah, silakan Puan Habibah. Nak tanya pasal macam upah haji orang-orang yang meninggal tu kan. Adakah dia lebih afdal sekali saja ataupun lebih daripada sekali? Okey. Baik Puan. Adakah kalau Terima kita lebih kasih. daripada sekali, lebih pahala dia lebih ke macam mana? Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, berkenaan dengan upah haji bagi orang yang meninggal. Yang wajibnya buat sekali. Itu yang wajibnya. Tapi kalau kita nak buat berulang-ulang, mungkin waris dia ada rezeki yang lebih. Ataupun si mati tu ada meninggalkan harta yang banyak. Jadi kita ni wakaf dah kita buat, sedekah atas nama si mati dah kita buat, bantu anak yatim kita buat. Jadi kita nak buat si waris ni kata, kita buat lagi dah upah haji untuk dia. Maka dibolehkan. Tapi dia bukan dapat pahala wajib dah. Dia hanya dapat pahala sunat sahaja. Walau diulang berkali-kali. Macam tu juga kita buat kerja haji. Yang diwajibkan atas kita yang hidup ni buat sekali saja. Tapi dia nak pergi kali kedua, nak pergi kali ketiga rasanya. Hak yang kali pertama itu tak berapa nak lengkap. Dia nak pergi buat kali kedua. Dia tak dapat dah pahala sebesar pahala haji yang wajib tu. Dia hanya memperolehi pahala sunat sahaja. Jadi boleh. Boleh Puan. Cuma kalau ditanya pada kita, lebih baiklah kita alirkan duit dia tu kepada wakaf. Sebab dia pahala itu akan terus berjalan hingga kiamat. Wallahualam Puan. Yang ada soalan kedua lagi, Ustazah. InsyaAllah. Kalau masa kita tengah musafir kan, mana kita sembahyang jamak tu, lepas tu kata di tengah jalan, di tengah perjalanan tu ada musakoh katakan, kita tak sempat nak jamak antara dua waktu sembahyang tu kan. Jadi bila sampai tempat yang kita dah sampai tempat yang kita nak pergi musafir tu, kita qada semula lah. Bila kita qada, adakah kita boleh qada dengan jamak juga, jamak kasar juga ke macam mana? Okey. Oh, baik. Terima kasih. Okey. Kita soalan ni cantik. Kita patutnya boleh jamak. Tapi dalam perjalanan tu ada musyaqqah. Adalah susah payah. Kita tak boleh nak jamak. Mungkin tak boleh nak berhenti. Mungkin keadaan kita yang terpalit dengan najis dan sebagainya. Atau jalan jam tak ada tempat nak berhenti. Menyebabkan kita sampai ke tempat lain, luput waktu tu. Habis waktu yang patut kita boleh jamak. Habis waktu. Jadi mewajibkan kita qada lah sebab terluput waktu. Boleh. Macam mana qadanya? Macam mana qadanya? Macam tu kan soalan. Boleh tak kita nak qada? Adakah boleh kita qada secara jamak ataupun secara tamam? Qada secara tamam. Tak boleh jamak. Maksud dia, kita katalah yang kita lupa waktu itu adalah zuhur dan asar. Kita qada zuhur dahulu. Kemudian kita qada asar pula. Qada boleh kita jamak dalam satu waktu, tapi tak boleh dia qasarkan. Faham tak? Okey, katalah waktu maghrib kita sampai. Kita solat maghrib dulu. Lepas solat maghrib, kita bangkit. Kita qada fardu zuhur yang kita tinggal. Habis kita bagi salam. 4 rakaat tak boleh qasar. Habis bagi salam zuhur, kita bangkit. Kita qada fardu asar yang kita tertinggal tadi. Jadi maksudnya kita boleh jamak dalam waktu tu. Cuma tak boleh diqasarkan. Itu dipanggil tamam. Wallahualam Puan. Tapi kalau masa tu kita tak tahu lah kata Ustazah itu jahil lah kata. Ya. Kita kena qada balik lah kalau kita buat kena qada. Ya benar Puan, kena qada. Kena qada. Sifat kita berhutang pada Allah, kita qada. Walaupun ada sebahagian pendapat ulama kata atas jahil kita tak tahu tak payah qada. Tapi Imam Syafi'i kata kita ni dah berhutang sifat berhutang, kita bayarlah. Yang menerima adalah Allah. Allah pandang pada sifat bersungguh-sungguh kita dalam memperbaiki diri dalam beribadah pada Allah. Itu saja Puan. Boleh soal satu lagi Ustazah? Ya insyaAllah boleh. InsyaAllah. Macam zakat tu tadi kan, maknanya kalau kita simpan duit di bank, katakan cukup haul dia tu, tapi kita guna duit tu sentiasa keluar masuk kan. Maknanya tapi cukup haul mana dalam sahur tu, mana kita kena wajib keluar zakat juga ke? Okey, duit tu dah cukup haul. Bila cukup haul ni, cukup setahun lah.
Bila cukup nisab ni, jumlah dia tu. Jadi, walaupun kita guna dia keluar masuk, wajib keluarkan. No? Wajib keluarkan. Tak diwajibkan pergi ambil di bank tu. Duit dalam poket kita ni. Kita kira dalam bank tu, okey, haul dia. Katalah kita ada 15,000. Kita ambil duit dalam poket kita saja pergi keluar. Tak payah pergi ambil di bank. Kita nak bawa keluar duit zakat. Tak. Kita keluar daripada poket apa yang ada di dalam kita ni. Kita memang duk guna dia. Dia selalu pengadiran dia masuk keluar, masuk keluar. Jadi bila dah haul dah sampai, nisab dah cukup, wajib dikeluarkan zakat. Mengikut jumlah kiraan simpanan kita tersebut. Kau dia sekarang ni berapa Ustazah? Cukup kau. Okey, haul dia mengikut harga emas hari ni. Buat masa hari ni lah sebab dia berubah-ubah ikut harga emas no 15,000. 15,000. Kalau ada 15,000 kita potonglah 2,5. Lebih kurang dalam 250, 375 ringgit. Oh, tak banyak kan? Okey. Satu lagi Ustazah, hai sekali soalan. InsyaAllah. Kalau macam kita beli emas ni kan, kita beli daripada orang yang bukan Islam. Sebab dia kata emas ni kita kena kena akad jual beli apa semua kan. Lepas tu macam mana? Baik, harus kita berjual beli dengan orang yang bukan Islam. Harus kita berurus niaga dengan orang yang bukan Islam. Memang beli apa pun memang kena akad jual beli. Kita akad dengan cara Islam. Dia menerima dengan cara dia. Kita kata kita beli emas dengan sebanyak harga. Okey, dia kalau kata hak yang pandai dia akan sebut dia jual. Kalau kata yang tak pandai dia tak sebut pun tak apa. Namun bagi pihak kita sebagai orang Islam, kita dah pun lafaz akad. Maka sah. Sah kita berurus niaga dengan orang yang bukan Islam. Sah. Sebab ada orang kata Ustazah, kalau misal kita trade in emas katakan, mana kita beli emas yang baru, lepas tu kita tolak yang lama kan. Ya. Lepas tu mana yang baru tu harga lebih daripada yang lama. Jadi kita kena ambil dulu. Mana kita kena bayar dulu duit. Macam mana? Kita kena bayar dulu. Ya, betul. Kita kena pulang dulu. Ambil dulu duit tu. Katalah kita tolak gelang kita. Okey, harga dia kira-kira harga dia dalam 2,500. Kita nak ambil gelang baru ni. Kita nak tolak saja duit tu. Jadi kita kena akad dulu. Akad dulu gelang yang kita tolak tu. Kita nak trade in gelang tu. Okey, baik. Kita jual dengan harga 2,500. Ni nak beli lain pula. Akad dulu. Walaupun duit tak ada dalam tangan lagi. Tapi lafaz akad itu penting. Persetujuan di antara urus niaga jual dan beli tu. Lepas tu baru kita abang, ni saya nak beli. Baru kita mulakan urus niaga yang lain iaitu secara pembelian. Jadi kita sebagai penjual, ini kita sebagai pembeli. Wallahualam. Walaupun dengan orang bukan Islam, kena akad gitu juga. Ya, betul. Betul. Tak kira dia faham ke dia tak faham, itu dia. Kita wajib kena faham agar diri kita tak terpalit dengan riba. No? Okey. Terima kasih banyak. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada yang bertanya. Sahabat-sahabat lain silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Niza. Pasal yang tadi solat jamak tamam tu, saya nak tanya, kalau kita musafir, kita balik ke kampung kan, kalau kita di kampung, lepas tu kita lebih afdal solat jamak kasar atau kita solat tamam? Sebab kita di rumah ibu kita kan, mana lebih afdal? Terima kasih Ustazah. Baik, sama-sama kasih. Kalau kita di kampung, yang paling afdal kita buat tamam. Sebab kita tidak ada susah payah. Kita duduk bersenang-lenang saja di rumah tu. Kita tak sambung perjalanan ke mana ada. Maka yang paling afdal, kita buatlah solat tamam. Masuk waktunya, Zuhur, sembahyang Zuhur macam biasa. Masuk waktu asar, sembahyang macam biasa. Sebab apa? Sebab kita tak ada musyaqqah dalam perjalanan. Tapi tak salah kalau kita nak buat jamak, qasar. Malulah Allah bagi dekat kita hadiah untuk kita yang dalam musafir yang susah payah. Ni dah duduk senang lenang lah. Nak jamak secara saya tak payah dah sembahyang. Kan? Sebab suka-suka seronok-seronok. Walhal kita bukannya susah pun. Jadi lebih afdal. Namun boleh kalau nak buat jamak. Kalau nak tanya afdal, maka afdal kita buat secara tamam.
Tapi Okay, tengoklah, jadinya katalah. asar Zuhur dan 4 dan asar 4 lah. Jamak tamam lah Ya, maksudnya. Okay. ya betul. Lah. Okey, lagi satu contoh Nizana, katalah Nizam nak balik kampung. Tentu kita ada planning dah nak balik 5 hari. Bila kata nak balik 5 hari, jamak hanya boleh buat kot jalan saja. Sampai di rumah ibu tak boleh buat jamak dah. Nah, dengan sebab apa? Walaupun jamak itu boleh buat sampai 3 hari. Tapi pasal kita dah planning nak duduk 5 hari. Habis dah dia. Habis dia hanya dalam perjalanan. Kemudian nak jamak pula, waktu nak balik boleh. Waktu duduk di rumah ibu tak boleh dah. Sebab kita dah planning, kita nak duduk 5 hari. Lebih daripada 3 hari. Tak boleh dah buat. Kecuali kalau kita kata nak balik pila dalam 3 hari saja. Dalam tempoh 3 hari tu, duduk di rumah ibu boleh buat jamak. No? 3 hari tu tak termasuk pergi dan balik kan? Perjalanan pergi dan Tak balik. termasuk. Ya betul. Tak termasuk pergi dan balik. Alright, terima kasih. Okey. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ji, silakan. Ada soalan dari sahabat kita berkenaan dengan pemberian sempena perayaan kan. Contohnya macam baru ni kan Deepavali. Jadi jiran tu bila dah berjiran kan, jadi macam seolah-olah dekat lah dengan kita kan. Jadi bila raya tu mereka bagilah merupu ke apa-apa jenis kuih raya kan. Jadi bila dah bagi tu, kita ni yang kata apa macam nak balas balik pemberian tu, kita bagilah contohnya macam ampau ke dekat anak-anak dia kan. Jadi kalau macam tu kan, adakah dia dikira sebagai kita meraihkan juga perayaan Hari keagamaan ataupun macam mana tu? Apa hukum dia Ustazah? Okey, baik. Terima kasih Ji pada persoalan yang cantik ni, soalan ni nah. Okey, sebagai hidup berjiran, terutama sekali dengan orang yang bukan Islam, kita kena jaga sensitiviti mereka. Yang ni lah nak cerminkan Islam. Orang Islam ajak suruh menolak pemberian, menerima pemberian dia. Sekalipun kadang-kadang kita terima, kita rasa macam tak boleh nak telan, tak boleh nak makan. Terima, tetap terima. Nak balas kebaikan dia, boleh tak kita nak bagi sesuatu hadiah sebagai balasan daripada kebaikan yang dia hulurkan? Boleh. Dengan ucapan happy holiday ke, tanpa kita meraihkan perayaan dia. Adakah itu dikira sebagai hukum kita meraihkan hari keagamaan dia? Tak. Kita sekadar menjaga perhubungan. Walaupun kita tak ada silaturahim dengan dia, tetapi hubungan jiran dengan jiran. Islam yang bukan Islam. Kalau kita tengok baginda SAW dulu, kalau kata dia dapatlah makanan yang istimewa sikit, dia akan bagi kepada jiran dia tu orang Yahudi. Dia akan pergi hantar. Kalau kata disuruh sahabat tak mampu hantar, dia akan sendiri pergi hantar. Dan orang Yahudi itu pun selalu akan menghantar sesuatu kepada baginda SAW. Adakah kita meraihkan hari keagamaannya? Tidak. Tetapi kita menjaga adab dan akhlak kita bersama mereka. Mudah-mudahan adab dan akhlak yang cantik itu membuatkan hati mereka terpikat, terpaut dengan keindahan Islam. Jadi boleh. Ketika ini boleh zina, tidak dinamakan haram. Wallahualam. Okey, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika? Ya Ji Ustazah. Ya, 2 G. Okey, silakan. Tanya satu persoalan ni pasal jual beli. Kan kalau macam kita makan dekat restoran, ada sebab baru ni tidak dengar kata pendapat. Bila kita nak makan tu wajib kita tunjuk dulu dekat masa kita nak makan kan. Tapi setengah kedai, dia suruh kita duduk dulu makan, dia tak main tengok pun. Kadang-kadang sampai dah nak habis makan tu baru dia main tengok. Jadi kita tak tahu apa yang dia kira, banyak mana. Kadang-kadang kita risau takut dia ambil tu lebih daripada yang dia kira tu kan. Kalau ikut dari segi betul-betul hukum bab adab jual beli ni, sebetulnya situasi ni macam mana Ustazah? Kan baru ni pun jadi satu macam viral baru ni kan, si akak punya kes tu kan, pun jadi satu isu kan. Yang tu lah nak minta Ustazah jelaskan sikit benda ni. Terima kasih. Baik, terima kasih berkenaan dengan akad dan akad jual beli. Memang adab kita bila mana kita beli, kita kena tunjuk kat dia kira. Okey. Penjual ni dia sibuk dengan pelanggan dia. Tak apa dia kata pergi duduk makan dulu, sat lagi dia pergi kira.
Kita ni tunggu dia tak main kira, kita pun nak biar sangat. Benda duk ada depan mata, balun lah. Balun lah makan. Okey. Semasa dia kata dekat kita, kita ni bawa ni makanan. Tunjuk dekat dia, kita pergi duduk dulu makan. Itu adalah redha daripada dia. Redha daripada penjual, pi duduk dulu, pi makan. Sat lagi dia pi kira. Kita pula kena jujur. Dia memang dia tinggal pinggan saja. Kita habaq ni, kita ambil ni, kita ambil ni, kita ambil ni, kita ambil ni. Semasa dia lafaz perkataan, pilah duduk makan dulu. Sat lagi dia pi tengok. Itu adalah redha daripada dia. Okey, saya makan lah. Itu sedang berlaku akad jual beli. Walaupun duit tak sampai lagi. Jadi untuk menghalalkan pemakanan kita tu, iaitu dengan cara dia suruh kita pergi makan. Tu redha daripada penjual. Maka bila kita makan, bila dia sampai dah selesai, kita tunjuklah sisa-sisa yang ada. Apa yang kita makan, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini. Jadi diharuskan ketika itu kerana mendapat redha. Jangan hak yang buah-buah pergi duduk. Terus buat tak tahu. Lagi dia macamnya, ni kira dah lagi? Tak kira lagi, makan habis dah. Dia pun tak tahu. Okey, jadi di antara jual beli macam ni lebih baiklah kalau kita masuk kedai, kita tunjuk dekat dia dulu, dia main kira, baru kita makan. Itu yang lebih baik. Walaupun kadang-kadang jumpa penjual hak yang sibuk dengan pelanggan yang begitu ramai, dia kata tak apa-apa pergi duduk. Itu redha daripada dia. Maka boleh zina, boleh kita makan. Tapi jujur waktu kita bagi kuantiti banyak mana kita ambil. Lebih tak apa. Okey. Okay. Habis nak? Habis mohon ampun dan maaf nak atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.